Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi bersama saya pada malam ini. Terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Cikgu Asman daripada SMK Kuala Perlis. Dan kita bersiaran dari Jaib. Untuk jadi sidang penonton pun tahu pada hari ini jadi hari yang ke-8 PKP fasa yang kedua, dan kita nak ucap tahniah lah kepada diri kita sendiri kerana pada sampai hari yang ke-8 PKP fasa yang kedua pun kita masih lagi bersabar menanti dan menunggu. InsyaAllah sikit lama lagi kita berharap wabak COVID-19 ini akan berakhir. Okey, terlebih dulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Jaib dan Maib kerana dengan inisiatifnya dan kerjasama daripada pihak JPN Perlis, Negeri Perlis, maka jadi kita sediakan satu program yang cukup bermakna untuk anak-anak pelajar kita supaya dapat mengisi masa lapangnya dengan perkara yang berfaedah. Dan yang paling baik sekali, kita tidak ketinggalan pembelajaran. Okey, sidang penonton sekalian, saya pada hari ini seperti yang telah sedia maklum, berkaitan dengan subjek matematik tambahan. Jadi untuk subjek matematik tambahan ni, semua orang ataupun pelajar khususnya dan ibu bapa ataupun memang dah tahu dah, kalau subjek, sebut saja subjek matematik tambahan ni adalah satu subjek yang dikatakan sebagai killer subjek. Betul kan? Subjek yang amat susah dan amat pening lah kita nak duduk menjawabnya. Nak jawab soalan dalam matematik tambahan tu. Okey. Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan tunjuk mungkin apa yang saya tahulah sebuah sedikit dalam matematik tambahan tu, bagaimana tekniknya, bagaimana caranya untuk kita nak menjawab soalan dalam matematik tambahan. Jadi tajuk saya pada hari ini adalah teknik menjawab soalan. Saya fokus kalau sekarang ni pun itu kita belajar pun lebih kurang dalam tingkatan 5 cuma 1-2 topik saja kan. Jadi untuk saya fokus untuk topik yang tingkatan 4 dululah. Okey. Baik. Sebelum tu kita selalu belajar, kalau daripada sekolah rendah, malah daripada tadika sekalipun, masuk ke sekolah rendah, kita terus pergi ke sekolah menengah. Sekolah rendah pun dia ada 2 tahap, tahap 1, tahap 2. Sekolah menengah pun ada menengah rendah, menengah atas. Sampai ke menengah atas tu baru kita diperkenalkan dengan subjek matematik tambahan. Jadi sebelum tu memang kita dah belajar dah matematik kan. Matematik kita belajar awal lagi dah matematik, daripada tadika dah. Kita belajar, kita mengenal nombor dan seterusnya. Tapi dekat sini, betul tak kita belajar ataupun kita faham apa makna matematik? Saya ambil petikan daripada William Paul Thurston. Dia mengatakan, okay,
Mathematics is not about numbers, equation, computation or algorithm. It's about understanding, kefahaman. Bila kita belajar, maknanya dekat sini kita belajar apa-apa subjek pun, khususnya matematik dekat sini, kita kena faham konsep dia. Tiap-tiap satu topik itu mesti ada konsep dia untuk kita faham. Jadi kita kena faham konsep. Dia bukan hanya melibatkan pengiraan, dia bukan hanya melibatkan apa number. Yang itu adalah kaedah. Tapi kalau dekat sini, yang paling penting sekali adalah kefahaman. Walaupun benda yang simple saja. Contohnya macam penambahan. 1 tambah 2. Itu benda simple. Dalam AdMath tak nak tanya lah soalan macam tu. 1 tambah 2. Kita kena faham konsep tambah. 1 banyak ni, 2 banyak ni. Dia jadi banyak mana. Okay. Kena faham. Okay, yang tu yang simple. Yang sedikit pengenalan daripada saya. Okay. Baik. Sebelum kita nak mendalami matematik, khususnya matematik tambahan, kita kena tahu sebab apa wujudnya matematik tambahan. Okey. Dekat sini, cara ringkasnya, cara senang nak cakap, senang nak bagi tahu dekat para penonton sekalian. Dalam kita memang diperkenalkan dengan matematik. Sebelum tu perkenal matematik. Okey, dia ada kaedah dia, dia ada rumus dia. Sampai ke satu ketika ada satu pun masalahan kita tak boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah yang kita dah belajar. Maknanya dia perlukan kaedah yang baru. Dia memerlukan konsep yang baru. Dia memerlukan kefahaman yang baru untuk nak selesaikan satu masalah tu. Okey. Jadi, dekat sini, benda yang baru tu, ada konsep yang baru, ada kaedah yang baru, mungkin ada rumus yang baru yang akan kita perkenalkan, kita akan promote dalam matematik tambahan. Okey. Dekat sini, dalam matematik tambahan, bagi menengah atas, memang menengah atas lah matematik tambahan ni, ada 5 komponen daripada trust. 5 komponen trust. Kalau tengok dekat slide kat sini, maknanya dia ada komponen algebra, geometri, statistik, trigonometri, calculus, dan ada 2 komponen aplikasi. Komponen aplikasi pula dia bahagi kepada 2 bahagian, iaitu aplikasi sains dan teknologi, dan yang kedua adalah aplikasi sains sosial. Baik. Jadi saya akan fokus dekat sini. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh-contohnya, contoh-contoh soalan daripada topik kita 4. Okay, kita bahagi 2 dekat sini. Maknanya tiap-tiap komponen tadi ada yang kita promote dalam tingkatan 4 dan ada yang kita promote dalam tingkatan 5. Dengan erti kata lain, topik ni samalah dalam buku teks. Okey, yang ni saya bagi cuma dalam KBSM. Mungkin dalam KSSM sekarang ni dia ada perubahan sikit daripada segi topik tu. Okey, dalam KBSM yang ni. Jadi untuk tingkatan 5, untuk tahun ni memang last KBSM. Jadi untuk tingkatan 5 tahun depan, kita akan tahun pertama dan bagi KSSM. Okey. Okey. So, kalau tengok dekat sini, yang banyak sekali adalah komponen algebra. Maknanya dekat sini, pelajar-pelajar sekalian, khususnya dan sedang menonton, yang paling penting
memang daripada komponen algebra. Jadi pasal apa kita selalunya menghadapi kesukaran nak menjawab soalan dalam matematik tambahan? Sebab mungkin komponen algebranya ataupun kefahaman kita terhadap algebranya tak strong, tak kuat. Jadi saya cadangkan, okey, nanti kita akan lebihkan latihan dalam komponen algebra dan lebihkan praktis kita ataupun masa kita untuk komponen algebra ni. Maksudnya kita kena buat latihan lebih sikit lah hari ni. Okey. Baik. Saya pergi kepada satu-satu lah. Okey, yang ini komponen algebra. Ada 5 topik yang kita perkenalkan dekat sini. Ni semua kita akan perkenalkan pada 3 tempat. Itu hubungan dan fungsi, persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, persamaan serentak dan indeks dan logaritma. Okey. Komponen yang kedua yang penting dekat sini adalah geometri koordinat. Okey, yang ini berkaitan dengan apa-apa masalah yang berkaitan dengan macam mana kita nak selesaikan dalam bentuk satah katas dengan bahasa mudah dia kertas gerah lah. Okey. Komponen yang ketiga adalah stat ataupun statistik. Jadi topik ni kita dah ada belajar juga dalam matematik, tapi dalam matematik tambahannya ada penambahan sikit. Contohnya dekat sini, kalau untuk matematik tambahan kita fokus kepada yang pertama cari median dan SMP awal. Ini kita boleh menggunakan kaedah rumus. Tapi sebelum tu kena faham median tu apa, SMP awal tu apa, dia berkaitan dengan apa. Okey. Yang kedua, apabila berlaku perubahan ke atas min, median dan SMP awal. Okey. Jadi macam mana kita nak carinya perubahan tu? Okay. Baik, yang ke 5, yang ke okey, yang seterusnya komponen trigonometri. Iaitu satu topik juga, satu topik saja yang kita akan belajar masa 3 tempat, sukatan membulat. Okey, yang ini berkaitan dengan, sebut saja trigonometri, dia berkaitan dengan segitiga, konsep dalam segitiga. Okey. Okey, yang ini kita apply bagi macam mana kita nak mengukur sukatan membulat. Maksudnya kat sini bukan benda yang semestinya bulat. Maksudnya dia separuh bulatan pun boleh, sebahagian pun boleh. Okey. Dan dia ada apa? Ukur lilik, dia ada sudutnya. Jadi konsep dekat sini kita kena tahu. Okey. Baik, seterusnya daripada komponen kalkulus. Ini yang paling pelajar tak berapa suka ini. Sebab apa? Dia kata yang ini sebab kalkulus benda yang susah untuk nak dipaham. Okey. Memanglah sebab dia ada benda yang tersembunyi sikit. Yang ini berkaitan dengan konsep perubahan. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya adalah aplikasi. Okey. Aplikasi yang pertama sains dan teknologi. Jadi kita akan belajar itu penyelesaian segitiga. Okey, yang kedua sains sosial. Yang ini topik ni memang famous. Memang pelajar akan suka buat daripada soalan daripada topik ni. Okey. Baik. Yang tu saya review sikit berkenaan dengan apa nama topik-topik yang kita akan belajar
semasa di tingkatan 4 ataupun bagi pelajar tingkatan 5 memang dah belajar. Okey. Sekarang kita tengok seterusnya, kita tengok berkenaan dengan nak menjawab soalan nanti kita kena tahu ada berapa kertas semua bagi matematik tambahan. Okey, ada 2 kertas kat sini. Kertas yang pertama adalah kertas 1. Ini memang pelajar dah tahu. Jadi untuk sejak menonton sekalian, untuk pengetahuan semualah. Okey. Kertas 1 ni ada 25 soalan. Jadi semuanya kena wajib jawab. Jumlah markahnya adalah 80. Okey. Jadi masa yang diberi untuk menjawab adalah 2 jam. Okey. Untuk kertas 1 ni, sejak kebelakangan ni, 2 tahun lepas, dia memerlukan kita kena faham konsep dekat sini. Konsep kena kuat lah. Tiap-tiap satu topik itu. Okey, contohnya kalau saya bagi topik persamaan kuadratik. Okey. Macam mana persamaan kuadratik boleh dapat? Okey. Apa kita nak buat? Persamaan kuadratik itu. Apa syarat dia? Okey. Baik. Biasanya markah yang paling tinggi dekat sini di antara markah paling tinggi adalah 4 markah. Dia range markah dia di antara 2 sampai 4. Okay. Dan untuk yang kertas 2 pula, untuk para penonton sekalian, okay, untuk kertas 2 pula ada 15 soalan semuanya kat sini. Okay, dia ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, yang bahagian A itu ada 6 soalan kita jawab semua. Okay. Range markah dia tiap-tiap satu soalan tu di antara 5 markah sampai ke 8. Okay, tadi kita tengok dalam kertas 1, maknanya markah paling tinggi adalah 4. Masuk ke kertas 2 bahagian A, markah paling tinggi, paling rendah jadi 5. Jadi bahagian A paling tinggi adalah 8. Okey, jadi seterusnya bahagian B dan bahagian C. Bahagian B ada 5 soalan, jawab 4 soalan. Okey, bahagian C ada 4 soalan, jawab 2 soalan. Okey. Jadi untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, okey. Yang bahagian C itu dia daripada soalan pakej aplikasi. Okey. Jadi maknanya dekat sini tadi kita perkenalkan pakej aplikasi, kita belajar masa tingkatan 4 ada 2 topik, masa tingkatan 5 ada 2 topik, jadi dia jadi 4 topik. Jadi kalau ada 4 soalan, maknanya daripada 4 topik yang berikutlah daripada pakej aplikasi. Okey. Jadi masa yang diperuntukkannya adalah 2 jam 30 minit. Okey. Dalam kertas 2, dalam kertas 2 soalannya adalah soalan agak panjang sikit. Jadi kita kena faham soalan tu dan kita kena tahu proses nak menyelesaikan soalan tu. Okey. Maknanya tiap-tiap soalan tu kita kena tahu dia punya proses nak menyelesaikan masalah. Satu-satu soalan tu kita panggil sebagai masalah. Okey. Seterusnya. Okey. Saya teruskan dengan penyelesaian masalah. Okey, yang ini berkaitan dengan soalan. Yang ini kita boleh ikut orang kata apa? Semasa kita nak menjawab soalan semasa periksa sebenar ataupun nak buat latihan. Kita boleh ikut follow ni. Jadi bila kita dapat satu soalan, di proses nak menyelesaikan masalah ni ada 3 secara umumnya. Yang pertama, kenal pasti masalah. Soalanlah senang. Yang kedua, kita plan strategi nak selesaikan masalah tu. Last sekali dapatlah jawapan dia. Okey, tu cara ringkas. Baik. Proses dia tentu ada step dia kan untuk nak selesaikan masalah. Sekarang ni pun musim COVID-19 pun
Kerajaan Malaysia pun kan ada step dia nak selesaikan masalah. Okey. Step. Kalau untuk matematik tambahan pun sama juga. Ada step dia. Okey. Ada 4 langkah semuanya. Untuk nak selesaikan masalah COVID-19 pun ada step juga pun. Sama juga. No? Ada 4 langkah juga. No? Kita cari, kita uji, kita sisih dan kita rawat. Ada 4 step. No? Itu COVID-19. Okey. Dekat sini, langkah yang pertama, kita kena faham dulu masalah tu. Okey, masalah dia apa sekarang? Masalah dia COVID-19. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Kita faham. Okey. Tapi soalan dalam matematik tambahan, tak tahulah kalau tahun ni kot ada masuk dalam berkaitan dengan COVID-19 lah. Okey. Sekarang kita tengok bila dapat satu-satu soalan ataupun masalah, baca dan kaji tengok apa maklumat yang diberikan, apa maklumat yang dikehendaki. Ada dua berbeza nah. Tengok maklumat apa yang ada dan maklumat apa yang kita perlu untuk selesaikan masalah tersebut. Dan seterusnya tentukan sama ada maklumat yang diberikan tu mencukupi atau tak. Boleh tak kita nak selesaikan? Jika tak cukup, apa benda lagi yang kita perlu ambil? Apa benda lagi maklumat yang kita perlu cari? Okey, seterusnya kalau boleh dan melibatkan rajah, cuba kita lakarkan rajah. Kalau melibatkan tanda ke apa ke, persamaan ke apa kan, cuba tengok kat situ. Cuba lakarkan dulu. Kalau boleh lakar rajah lah. Kadang-kadang soalan tu dia bagi bukan dalam bentuk ada gambar rajah. Jadi kita untuk nak bagi kita faham, kita lakar supaya bagi senang kita. Okey. Baik. Sudah menonton sekalian. Untuk langkah yang kedua pula, memperoleh rancangan penyelesaian. Kita tengok. Kita tengok kat sini lah. Jadi kita cari hubungan di antara data yang diberi dengan apa yang dikehendaki. Apa yang dikehendaki itu adalah mungkin soalan yang ditanya. Data yang dia bagi kat atas dah dia bagi maklumat apa sikit, kemudian dia tanya. Okey, dia nak apa dekat sini. Jadi kita kena faham yang tu dulu. Okey. Step yang kedua, tentukan sama ada kamu kita pernah tengok tak soalan tu. Kalau kita pernah tengok ataupun kita ni memang suka buat praktis, jadi kadang-kadang tu kita akan jumpa soalan yang seakan sama dengannya, jadi kita mudah faham. Itu sebabnya kalau dalam mat, kalau kita je buat praktis, senang nak menjawabnya. Kadang-kadang tu memang kita akan jumpa soalan yang seakan sama. Jadi taklah teruk kerja kita sangat nak berfikir macam mana nak selesaikan masalah tu. Okey. Dan step yang kedua, tengok rumus ataupun teorem apa yang kita boleh guna dekat sini. Dan seterusnya, okey. Plan, rancangan penyelesaian. Okey, macam mana kita nak jawab? Jadi langkah yang ketiga, baru kita menjalankan rancangan penyelesaian. Okey. Untuk rancangan penyelesaian ni, sidang tuan sekalian, jangan gopoh. Cuba buat dengan berhati-hati. Sebabnya apa dekat sini? Kalau kita buat dengan cara yang tergesa, nak cepat, mungkin ada banyak lagi soalan yang kita perlu buat. Jadi ada kesilapan pengiraan dekat sini. Baik. Seterusnya, langkah yang keempat, ini kita semak semula. Kita boleh cek balik apa yang kita buat tadi betul ataupun tak. Ini kita semak semula. Okey. Selalunya untuk proses nak menyemak semula ni, kalau bagi peperiksaan
peperiksaan macam ujian 1 kat tengah tahun, ada cikgu bagi balik kertas jawapan tu, kamu cek balik situ. Pelajar cuba cek balik sama ada dia tahu mana yang kita silap. Mungkin kadang-kadang tu dia silap benda yang simple saja, dari segi pengiraan. Okey. Okey, baik. Seterusnya saya dedahkan sikit kat sini dengan penilaian matematik tambahan. Okey, dia berdasarkan apa kat sini? Okay. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan yang ditaksir. Okay. Mungkin satu-satu soalan tu dia berkaitan dengan apa pengetahuan yang kita perlu ada. Kita boleh tahu kat sini dan kita boleh nyatakan dengan secara bertulis. Contohnya dekat sini, sudut, ukuran bagi sudut. Ukuran bagi sudut, kalau kita belajar dalam sukatan membulat, ukuran bagi sudut, sudut bukan diukur dalam darjah, tapi sudut boleh diukur dalam radian. Jadi dekat sini, macam mana kita nak ubah sudut darjah kepada radian, dan sudut tu akan digunakan untuk nak menyelesaikan satu masalah. Yang itu kita panggil sebagai pengetahuan. Baik. Seterusnya, kaedah. Kaedah. Macam mana kita nak selesaikan satu soalan tu? Kaedah apa? Rumus apa kita akan guna dekat sini? Kalau ada 2-3 kaedah ataupun 2-3 step sebelum nak mendapat jawapan tu, jadi markah dia pun akan jadi 2-3 markah lah kat sini. Dan seterusnya nilai. Nilai ni adalah jawapan lah. Baik. Baik, sekarang kita tengok bagaimana cara nak menjawab yang ni. Saya fokus ada kertas 1, ada yang kertas 2. Saya fokus kepada apa kesilapan dan apa kesalahan yang perlu kita elak. Kadang-kadang benda tu benda-benda yang simple saja, tapi kita buat tak perasan. Baik. Yang pertama, langkah dan kerja mengira perlu ditulis dengan jelas. Maknanya yang ni dia boleh, kadang tu pelajar dia bijak mencongak, dia tulis jawapan saja tanpa ada kaedah. Kalau kita tahu walaupun kita bijak congak, tapi kita tulislah sikit jalan kiranya. Yang kedua, jangan tinggalkan sebarang soalan tanpa dijawab, kerana jawapan yang salah tidak akan dipotong markah. Kalau untuk yang ni, saya tanya pelajar siapa tinggal, siapa tak jawab soalan. Dia kata memang tak hati nak jawab langsung. Dia kata dia tinggal lah kat sini. Jadi maknanya dekat sini, walaupun kita tak hati nak jawab langsung, kita kena check lah soalan tu. Ini bagi sebelum periksa lagi lah. Kita check soalan tu. Sebab apa soalan ni kita tak boleh jawab? Apa masalah dia? Jadi kita kena check balik, turun balik sampai tahu mana yang kelemahan kita tu, dan kita kena perbaiki. InsyaAllah kita akan boleh jawab itu soalan yang sebelum ni memang kita langsung tak hati. Seterusnya, yang ketiga, maka akan diberi kepada langkah mengira, kerja mengira yang betul tanpa mengira jawapan akhir itu betul ataupun salah. Jadi maknanya dekat sini, yang ni untuk langkah kerja mengira ni kaedah lah. Jadi kita tengok dalam penilaian tadi, kaedah yang ditaksir. Kaedah dia guna betul. Kita boleh bagi markah dari sini. Jadi pemeriksa kertas boleh bagi markah sini. Janji kaedah tu betul. Yang seterusnya, beri jawapan yang tepat mengikut kehendak soalan dan dalam bentuk yang paling ringkas. Jawapan yang tepat dan mengikut kehendak soalan ni maksudnya, kalau soalan tu dia minta
berikan jawapan kepada 3 tempat perpuluhan. Contohnya. Jadi, kalau 3 tempat perpuluhan, maknanya jawapan itu mesti kepada dalam 3 tempat perpuluhan. Okay. Contohnya kat sini, 3.145. 3 tempat perpuluhan lah. Maknanya selepas titik, ada 3 digit. Okay. Kalau kita bagi 3.15. Tak betul. Walaupun kamu benar betul, tapi tak mengikut kehendak soalan. Okey, yang seterusnya jangan jimat kertas. Ini pun ada yang berlaku. Dia jimat kertas tu, dia kertas A4 tu dia boleh bahagi 4. Soalan nombor 1, 2, 3, 4. Tulis halus-halus. Tak usah jimat kertas sangat-sangat lah. Okey, jadi maknanya buku soalan yang dibagi itu pun cukup untuk jawab. Seeloknya, satu soalan, satu muka surat. Okey. Seterusnya, nombor 6. Jangan potong jawapan yang telah dibuat. Mungkin percubaan kali pertama lebih baik daripada kali yang kedua. Ni pun ada juga pelajar yang buat. Pelajar yang buat, okey. Dia cuba kali pertama, okey, dia tulis itu bin cancer. Salah. Pandai dia kita salah. Jadi dekat sini maknanya tinggalkan jawapan kosong. Okey, buat semula. Mana tahu kok yang kali pertama kita buat tu maknanya lebih baik daripada yang kedua. Okey. Seterusnya yang ketujuh berkaitan dengan nilai sudut dalam darjah perlu ditulis pada 2 tempat perpuluhan. Okey. 25.76 darjah. Okey nah. Kalau untuk yang ni untuk yang sudut, selalunya yang berkaitan dengan kalau soalan tu dia diceraikan kepada banyak bahagian A, B, C dan D. Okey, untuk soalan A tu kita tak payahlah bundakan terlalu awal. Okey. Yang seterusnya, okey, ini bagi jawapan yang dia minta nilai koordinat. Nilai koordinat. Okey, apakah koordinat A? Contohnya. Jadi kita kena tulis dalam bentuk koordinat. Macam ni. 4, 7. Contohnya. Okey, kalau kita tulis X sama dengan 4 dan Y sama dengan 7, itu tak tepat. Okey. Okey, yang ke-9 maknanya mula menjawab dengan soalan yang paling senang. Okey. Ini biasalah, ini sesuai untuk kertas 2. Pilih soalan untuk kertas 2, dia akan bagi buku soalan ataupun kamu jawab dekat sekolah tu, kamu jawab dalam kertas. Jadi kita boleh jawab tak ikut nombor soalan, tak faham. Soalan mana yang kita tahu, kita jawab dulu. Okey, tulis nombor soalan bagi betul. Okey, seterusnya jangan guna liquid paper. Okay. Yang ni untuk nak buat latihan okey. Tapi untuk peperiksaan saya tak galakkan lah. Maknanya tak payahlah, senang sikit. Kamu tulis je lah. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok contoh-contoh soalan dekat sini. Contoh-contoh soalan. Okey. Yang pertama berkaitan dengan topik fungsi. Okey. Contoh soalan kat sini, topik fungsi. Okay. Dia beri fungsi f(x) sama dengan a per x tolak 3. X tak sama dengan h. Nyatakan nilai h dengan keadaan nilai. Okey, yang ini ada kesilapan sikit lah. Bukan f(x), bukan g(x) lah. Ini adalah f(x). F(x) tidak tertarikh. Okey, maksud dekat sini, kalau kita tengok tadi dalam proses nak menyelesaikan masalah, tengok, okey, ini adalah maklumat yang dia bagi. Maklumat yang dia bagi. Dan apa yang dia nak kat sini. Dia nak kat sini adalah nilai H. Okey, nilai H. Maklumat dia bagi kat sini f(x) sama dengan x tolak s.
Dengan keadaan sini saya betulkan balik. Fx tidak tertarikh. Okey, G ni tukar jadi F. Tidak tertarikh. Okey, maklumat yang kedua adalah tidak tertarikh. Tidak tertarikh maksudnya fungsi itu tak mempunyai image. Okey. Sebagai contoh kat sini. Okey, tak boleh sama dengan H. Okey. Maklumatnya adalah dia kata fungsi itu Fx tak tertarikh. Tak tertarikh maksudnya Fx image-nya tak ada. Kat sini. Image-nya tak ada. Okey, senang cakap tak ada lah. Tak ada ni lah. Kat sini. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu kita image ada tak ada? Kat sini. Maknanya kat sini kita buat okey. Sini X, sini Fx. Ini tak ada. Okey. Tak ada. Okey. Bila itu tak ada, maknanya dekat sini mesti tak ada. Okey. Macam mana? Yang tu tak ada dekat sini. Tak ada nilai. Tak boleh dikira. Okey, tak boleh dikira. Maksudnya penyebut kat sini dia akan jadi sama dengan apa? Kosong. Okeylah. Okey, jadi kalau kita nak dapat dia tak boleh sama dengan kosong. Kalau dia sama dengan kosong, dia akan jadi tidak tertarikh. Okey. Jadi maknanya dekat sini X tolak 3 tak boleh sama dengan kosong. Okey. Okey. Seterusnya, jadi X sama dengan apa? X tak boleh sama dengan 3. Okey. Bila X tak boleh sama dengan 3, maklumat yang dibagi kat sini, X tak boleh sama dengan H. Jadi maknanya dekat sini, nilai H tu adalah 3. Kita boleh ambil kat sini. Okay. Ini kita kena faham konsep konsep fungsi dulu. Macam mana fungsi itu setiap hubungan tu mesti ada image. Setiap objek mesti ada image dalam hubungan tu, baru dikatakan sebagai fungsi. Okey, kalau dekat sini maknanya dekat sini sini tak ada, dia sama dengan kosong. Jadi dia tak ada image. Jadi kita bukan fungsi lah kat situ. Okey. Contoh yang kedua kat sini, okey. Ini contohlah. Jadi markah dia kat sini. Ini kita tahu bahawa tolak 3 tak boleh sama dengan kosong, kita bagi satu markah. Okey. Contoh yang kedua ini contoh soalan fungsi 2 Okey. Fx sama dengan 5x tolak 4. Cari nilai x apabila fx memetakan kepada dirinya sendiri. Okey. Baik. Yang ini pun sama juga cara kita nak selesaikan masalah yang melibatkan fungsi dia banyak kita menggunakan gambar rajah anak panah. Okey. Kita buat sini. Gambar rajah anak panah. Okey. Okey, fungsi f sekarang. Fungsi f, sini x. Okey. Sini dia akan jadi di bawah fungsi f tu adalah 5x tolak 4. Okey. Di bawah fungsi f. Fungsi f sekarang adalah 5x tolak 4. Okey, sekarang ni kita cari nilai x apabila fx dipetakan kepada diri dia sendiri. Diri dia sendiri yang ni. Diri dia sendiri. Maknanya f objek. Okey, ini objek. Diri dia sendiri, dia akan jadi apa sini? X. Diri dia sendiri. Okey. Mesti dapat X je.
Okey. Jadi cari nilai X dekat sini. Jadi maknanya ini diri dia adalah X. Dipetakan kepada X juga. Jadi berapa nilai X tu? Okey. Tengok kat sini. Maknanya Fx sama dengan X. Okey. Fx adalah 5X tolak 4. Jadi 5X tolak 4 sama dengan X. Jadi X sama dengan 1 dekat sini. Okey. Ini pun maka dia macam ni. Lebih kurang. Okay. Contoh soalan fungsi yang ke 3 dekat sini. Okey. Okey, yang ini dia bagi G kuasa 2X sama dengan 36 tolak 32X, 32 dan GX sama dengan AX tambah B. Okey, dan A tak kecil daripada kosong. Tak sama kosong, yang ni kecil daripada kosong. Cari nilai A dan nilai B. Okey, maknanya ini kaedah kita nak duk selesaikan. Tengok maklumat yang dia bagi sini adalah sini GX, sini adalah G kuasa 2X. Okey. Maknanya kalau kita nak dapatkan nilai A berada pada function G saja. Ini G kuasa 2. Jadi maknanya dekat sini kita kena bagi samakan dia punya ini, dua-dua function ni. Kalau sini G kuasa 2, sini G. Jadi sini kena jadi G kuasa 2. Kemudian baru kita boleh sama dengan G kuasa 2 dekat sini. Okey. Kaedah ni kita panggil apa? Kaedah ni kita namakan sebagai perbandingan. Okey. Macam mana kita nak buat? G kuasa 2X sama dengan 36X tolak 32. Okey. Kemudian dia bagi GX sama dengan AX tambah B. Okey. Maknanya dekat sini dia tak sama yang ni. Dia tak sama yang ni. Okey. Okey, bila tak sama yang ni, kita tak boleh buat perbandingan. Okey, kita nak katakan A sama dengan 36. Sebab dia ni function G kuasa 2 into G. Sama ada kita jadikan ini G ataupun ini je bagi jadikan G kuasa 2 function dia. Okey. Senang sana jadi G kuasa 2 lah. Okey. G kuasa 2 adalah G GX sama dengan A darab GX tambah B. Okey. Jadi sini kita dapat G kuasa 2 sama dengan GX A darab AX tambah B tambah B. Okey, kita kembangkan yang ni, kita dapat apa? A kuasa 2X tambah AB tambah B. Itu dapat seperti dalam slide tu. Okey. Kemudian baru kita buat perbandingan. Okey, baik. Berbalik pada slide tadi ni. Okey, kita bandingkan. Bandingkan dengan atas. Sebab dia sama dah ini. Kita dapat, jadi A kuasa 2 sama dengan 36. Bila A kuasa 2 sama dengan 36. Jadi kita nak A saja. Sebelah sini kita kena punca kuasa 2 kan. Jadi kita ambil A yang lebih kecil daripada kosong. Jadi A sama dengan negatif 36. Negatif 6. Okey, seterusnya kita yang ni AB tambah B
sama dengan negatif 32. Okey, gantikan A sama dengan negatif 6 dalam sini, kita dapat nilai B dia. Okey. Baik. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya dalam persamaan kuadratik. Bagi persamaan kuadratik, benda yang paling penting sekali dekat sini, kita kena tahu bentuk arm persamaan kuadratik. Okey. Ini bentuk arm. Ini cukup penting. A(x kuasa 2 tambah B(x) tambah C. Dan kita kena tahu A, B dan C itu adalah pemalar. X adalah pun boleh ubah yang kita nak duk cari. Malar ni boleh diganti dengan sebarang nombor lah. Okey. Dan baik, kita tengok soalan ni. Dia berkaitan dengan apa? Kaji tengok masalah dia apa. Dan apa maklumat yang dia bagi. Dan macam mana step kita nak duk selesaikan. Okay. Dekat sini dia bagi persamaan kuadratik A darab X tolak 4 sama dengan H tolak 3K. Ini dia bukan dalam bentuk arm. Dia bukan dalam bentuk arm. Maknanya, yang ni kita kena selesaikan dan tulis balik dalam bentuk arm. Okey. Maklumat lagi yang dia bagi, dia mempunyai dua punca yang sama. Okey. Jadi dua punca yang sama tu apa dia? Ini kita tulis dah dalam bentuk arm. Jadi dua punca yang sama itu kita gunakan pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC. Okey. Ini bagi pelajar yang dah belajar topik persamaan kuadratik, dia tahulah maknanya ni. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey. Sini dia punya keyword dia, dua punca yang sama. Okay. Jadi kita gunakan nilai compare kat sini. B dia apa, C dia apa, A dia apa kat sini. Dia sama dengan kosong. Okay. Kita dapatlah H dalam sebutan K dekat sini. Baik. Markah dia, sini 2 markah, sini 1 markah. Okey. 2 markah ni maknanya kita ambil apa B, A dan C nya sini lah. Kemudian satu lagi markah kita guna rumus B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey. Seterusnya saya nak tunjuk lagi satu contoh. Okey. Ini dalam persamaan serentak. Ini kita nampak juga. Topik ni famous. Persamaan serentak. Okay. Okay. Yang ini agak direct sikit. Pelajar kalau dapat soalan macam ni memang dia tahu lah macam mana cara nak jawabnya. Okay. Selesaikan persamaan serentak ni. Step ni selalu pelajar dia akan hafal. Pilih, ganti. Lepas tu guna rumus. Nilai X ataupun nilai Y dan seterusnya nilai Y ataupun nilai X. Okey. Baik. Step dia macam mana? Tadi ni ada dapat dua persamaan tu. Maknanya kita label dulu persamaan 1 dengan persamaan 2. Dan step yang pertama, kita ambil persamaan 1 jadikan sebagai perkara rumus. Perkara rumus dekat sini yang paling senang sekali adalah X tambah 2Y tolak 6 sama dengan kosong. Dia jadi perkara rumus dia X sama dengan negatif 2Y tambah 6. Kat sini. Seterusnya, pergi kepada step yang kedua. Gantikan 3 ke dalam 2. Okey, ini dalam 2. Ni X kuasa 2 tambah XY tolak 56 sama dengan kosong. Okey, ini pergantian dalam persamaan 2. Tujuan dia apa kat sini? Tujuan dia
kita nak hapuskan satu unknown, iaitu satu nilai bagi pun boleh ubah. Sekarang yang mana ada X, kita ganti dengan negatif 2Y tambah 6. Okey, kita cuba selesaikan soalan ni. Dan last sekali, kita akan dapat satu ini, Y kuasa 2 tolak 9Y tolak 10 sama dengan kosong. Yang ni adalah persamaan kuadratik. Jadi, persamaan kuadratik kat sini, kita kena ingat balik macam mana nak selesaikan persamaan kuadratik. Okey. Kalau dekat sini nak selesaikan persamaan kuadratik, ada 3 cara. Tapi untuk persamaan serentak ni, selalunya kita akan gunakan rumus. Itu dipanggil sebagai rumus kuadratik. Ataupun boleh juga kita guna pemfaktoran. Kadang tu pelajar dia guna pemfaktoran dengan menggunakan kalkulator. Boleh. Tapi jangan buat silap lah dekat sini. Okay. Ini contoh dia. Kalau dia menggunakan rumus, pastikan A, B, C-nya adalah betul. Okay. Maknanya sini dapat Y sama dengan 10, Y sama dengan 1. Okay. Seterusnya kita cari nilai X. Okay, kat sini. Baik, markah dia tahu mana kat sini. Markah dia di mana. Okay. Ini perkara rumus, ini markah dia. Yang ni, jadikan perkara rumus ni memang kita dah belajar dalam tingkatan 1, 2 dan 3 dalam masa menengah dah. Yang ni dikira sebagai pengetahuan. Pengetahuan yang ditaksir. Dalam penilaian tadilah macam mana. Apa pengetahuan yang perlu ada. Okey. Ini bila kita gantikan, ini dikira sebagai kaedah yang digunakan. Ini kita guna rumus dalam persamaan kuadratik, kaedah yang digunakan. Okey, ada 2 kaedah. Bila dapat jawapannya, ini nilai. Dan jawapan yang kedua pula nilai. Okey, untuk ini adalah 5 markah. Baik. Dan ada berlaku kesilapan juga dekat sini. Dan ada tengok kesilapan dalam pemfaktoran. Okey, sebagai contoh je macam ni. Okey, ini kita dapat persamaan kuadratik. Kesilapan dalam faktoran selalunya berlaku apabila kita menggunakan kalkulator lah. Selepas kita guna kalkulator, okay, kita akan dapat jawapan macam ni. Lepas tu kamu pun reverse balik. Okey. Dapat jawapan macam ni. Okey. Yang ni kita panggil sebagai pemfaktoran tak wajar. Okeylah, sedang penonton sekalian. Tak payah hasar untuk kali ini. Hanya setakat tu sajalah. InsyaAllah dengan apa? InsyaAllah saya berharap, saya terlebih dulu nak mengucapkan terima kasih kepada Jaib dan Maib serta GPN kerana dapat menyediakan tuition secara online ni dengan untuk mengisi masa lapang pelajar-pelajar yang berada di rumah. Okey. Baik, inilah pesanan saya. Okey. Duduk rumah, stay at home. Hapuskan COVID-19. Thank you frontliner, polis mengaji. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.